Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Lebih dahulu diucapkan selamat hari raya kepada sekalian jamaah Masjid Darul Ma'mur dan kepada pelajar-pelajar, khususnya ialah pelajar-pelajar kuliah duha dalam perkara tauhid. Alhamdulillah, pada tahun ini kita dapat berhari raya lebih baiklah dibandingkan kepada tahun-tahun yang lepas. Cuma hari raya hari ini agak berlainan sedikit kerana ia hari raya di mana jiran-jiran kita tidak sama merayakan seperti kita. Mereka telah mendahului kita untuk beraya. Tapi kita tidak sangsi apa yang diputuskan oleh kerajaan kita atau oleh mufti kita, yang mana memang benarlah bahawasanya anak bulan itu tidak mungkin dilihat ataupun tidak boleh dilihat mengikut ahli falak yang pakar dalam perkiraan falak pada hari Ahad itu. Untuk hari Ahad itu iaitu untuk kita berhari raya pada hari Ahad. Jadi kita mengikutlah sebagaimana yang ditetapkan. Itu adalah benar, dan mereka juga benar kerana mereka telah berbuka, artinya berhari raya, kerana mereka iaitu Malaysia, Brunei dan Indonesia, mereka nampak bulan di salah satu wilayah mereka. Walaupun apapun, kita serahkan pada Allah Subhanahu Wa Taala yang lebih mengetahui, dan kita sama-samalah kita bergembira dan maaf-maaf dan berlapang hati dalam masalah agama ini, yang mana itu hanya yang sebenarnya Allah Ta'ala saja yang mengetahui. Baiklah, kita balik kepada pelajaran tauhid kita dengan kitab Aqidatul Najin. Kita balik, kita baca di muka surat 160, iaitu dengan tajuk dalil menunjukkan arad itu baharu. Jadi dalam benda selain Allah Ta'ala ini ialah alam. Selain Allah alam. Mana apa saja yang selain Allah itu adalah alam. Jadi kita diwajibkan menyembah Allah sebagaimana kita kata, iyyaka na'budu, hanya kita menyembah Allah. Jadi kita tidak menyembah alam kerana alam itu adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alam itu ada dua perkara yang terkandung dalam alam, sama ada arad ataupun jauharnya. Jadi kita fahamlah bahawasanya, katakan kita melihat sebuah kereta, itulah dia punya jauhar. Kereta itu aradnya ialah kereta ada 4 tayar umpamanya, kemudian kereta itu ada atapnya, ada bodinya, dan ada enjinnya, dan kereta itu boleh ditumpangkan orang lain ataupun penumpang ataupun driver. Yang kita nampak itu kereta, itulah arad. Jadi arad itu dalilnya baharu itu bagaimana? Inilah para ahli tauhid, iaitu pertama sekali pengarang kitab ini, iaitu asalnya daripada Matan As-Sanusi yang telah mengarang kitab ini, iaitu Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani, terkenal dengan nama Tuan Minal, menerangkan tentang dalil ini mengikut sebagaimana tata cara ulama-ulama tauhid. Jadi beliau mengatakan, dan dalil baharu segala arad itu
terhenti ia atas membatalkan berdiri arat dengan sendirinya. Jadi satu daripada dalil untuk mengatakan arat baharu, maknanya kita lihat setiap arat mesti dia bergantung kepada yang lain. Artinya dia tidak boleh berdiri sendiri. Jadi batallah dia boleh berdiri sendiri, mana dia tidak boleh berdiri sendiri. Kemudian membatal berpindah kepada yang lainnya. Jadi yang aratnya satu arat tadi tidak boleh berpindah kepada yang lain. Kalau kita katakan daun pokok itu hijau, jadi hijau tu aratnya. Daunnya ialah jauharnya atau bendanya. Jadi maknanya hijau kepada daun itu tidak boleh berpindah kepada yang lain. Itu satu daripada mana batal, mana tak boleh berpindah kepada yang lain. Dan membatalkan tersembunyinya. Jadi yang dua, dibatalkan tersembunyi arat tadi, mana setiap benda ada aratnya. Jadi daun tadi aratnya ialah hijau. Mana mesti tidak boleh tersembunyi arat itu. Dan juga membatalkan bahawa yang kadim itu menerima Adam. Begitu juga yang kadim adalah batal menerima Adam. Mana tidak boleh yang kadim tadi menerima Adam. Yang kadim ialah Allah dan sifat-sifatnya. Iaitu makna sifat-sifat Allah Ta'ala adalah kekal dan tidak ada permulaan. Tidak ada permulaan, jadi tidak menerima Adam. Dan bermula yang demikian itu kerana khasam itu terkadang menegah ia bahawa segala arat itu berubah, ia daripada Adam kepada wujud dan akasnya. Jadi para yang tidak percaya kepada ahli tauhid ni, mereka mengatakan mana khasam tu maknanya ialah lawan kita. Jadi lawan kita tu mengatakan bahawasanya ditegahlah, maknanya bahawa segala arat itu berubah. Ia daripada Adam kepada wujud. Mana tidak mungkin satu arat kata dia ditegah daripada daripada Adam kepada wujud atau daripada wujud kepada Adam. Bagi mereka arat itu kekal. Ini adalah tidak benar. Bagi ahli tauhid mengatakan kerana arat berubah-ubah dan berasal daripada Adam, maknanya daun saja, maknanya daun saja, kemudian barulah datang hijaunya. Daun dan hijau. Jadi tak bolehlah maknanya hijau dah ada, kemudian daunnya belum ada. Jadi itu semuanya tidak mungkin. Maka bermula gerak, kemudian daripada sukun, umpamanya itu, tiada ada ia makdum. Jadi benda yang bergerak, katakanlah pokok tadi bergerak goyang kerana ada angin, maka dia bergoyang ataupun bergerak. Jadi bergerak daun-daun pokok, pohon-pohon tadi, semuanya daripada asalnya tak bergerak. Jadi dia tak bergerak, kemudian dia bergerak. Kemudian setelah bergerak, dia tak bergerak. Begitulah maknanya bermula daripada yang tiada. Makdum maknanya yang tiada. Kemudian didapatkan dia, tetapi dia itu ia mewujud dahulu daripada demikian itu. Kemudian benda tadi maknanya ia adalah mewujud. Kemudian didapatkan dia, tetapi ada ia mewujud dahulu daripada demikian itu. Maka kita kata baginya, ini kata khasam ni, khasam yang mana yang tak percaya kepada arat baharu. Maka kita kata baginya, mana kita jawab, adakah ia berdiri pada ketika itu dengan sendirinya? Adakah katakan hijau tadi, warna hijau tadi kepada daun, adakah dia berdiri sendiri? Tidak bergantung pada lain? Atau ia berpindah daripada suatu tempat kepada tempat yang lain? Atau ia berpindah daripada satu tempat kepada mungkin sebelum pergi daun dia ada tempat lain dulu. Tempat yang lain, kemudian baru tempat lain. Atau sembunyi ia pada tempat itu. Atau dia sembunyi. Kemudian bila daun tu ada baru dia datang. Misalnya begitu. Maka jikalau ada surah, iaitu gambaran yang pertama, yakni berdiri sendirinya, nescaya lazim berdiri arat dengan sendirinya, itu ilah batil. Jadi kalau sekiranya kita kata arat tadi
mana warna hijau itu kepada daun berdiri dengan sendirinya. Dia tak ada tempat lain. Itu satu daripada yang dikatakan oleh Khasam, ya, untuk kita buktikan bahawasanya Khasam iaitu lawan adalah salah. Jadi kalau dia berdiri sendiri adalah batil, tidak betul. Batil tu tidak betul. Dan jikalau ada ia surah yang kedua, maka iaitu seperti demikian itu juga, kerana bahawasanya lazim berdiri arad itu dengan sendirinya pada lahzah berpindahnya. Pada lahzah berpindahnya. Jadi kalau perkara yang kedua, mana berpindahlah dia, mana dia berpindah dengan sendirinya, itu adalah batil. Tapi kalau dia berpindah pada kemudian, pada situ juga suatu lahzah itu adalah demikian, itu adalah yang dikatakan batil tadi. Dan jikalau ada surah yang ketiga, nescaya lazim berhimpun dua yang berlawanan dan iaitu batil. Jadi kalau kita ambil surah yang ketiga, maka ya dua yang berlawanan itu adalah batil. Kita ulangi apa surah-surah ini tadi. Pertama, adakah ia berdiri dengan pada kira dengan sendirinya? Pertama. Kedua, berpindah daripada suatu tempat kepada tempat lain. Mana berpindah daripada asal kepada satu tempat lain, atau tersembunyi ya. Jadi ketiga-tiga ini sebenarnya adalah batil. Tidak boleh. Kerana bila dia dikatakan dia tersembunyi, makna seolah-olah mana dia berlawanan daripada antara ada dan tiada, maka dia kedua-duanya jadi lazim, maka ini membawa kepada batil. Maka berkata ia, ini Khasam ni berkata, kami benarkanlah akan yang demikian itu, tetapi tiada kami benarkan bahawasanya menunjukkan ia atas baharunya, kerana ihtimal bahawa ada ia kadim dan berubah ia daripada Adam kepada wujud dan akasnya. Jadi dia menekankan yang mana kalau kita terima pendapat kita, mana kalau mereka menerima pendapat kita, jadi boleh diterima, tetapi kata mereka bahawasanya yang demikian itu, mana menerima demikian itu adalah tertakluk kepada ihtimal, artinya kemungkinan benda itu memang kadim. Memang boleh berpindah dari satu tempat ke tempat, tapi benda itu kadim. Benda itu adalah memang asal, sudah ada. Artinya warna hijau tadi kepada daun tadi sudah ada. Sudah ada dan memang ada, memang dia akan berada kat daun. Sudah ada dahulu. Itu makna kadim. Atau sebaliknya, mana ada daripada wujud kepada tiada, daripada Adam kepada wujud, atau daripada wujud kepada Adam. Bila dah lepas wujud dia Adam, maka kita batalkan dia dengan bahawa yang kadim itu tiada menerima Adam. Jadi kita katakan kalau mereka kata dia boleh Adam wujud kemudian wujud kepada Adam, maknanya tak betul. Kerana ini mana setiap yang kadim tidak boleh Adam. Mana setiap yang kadim tadi tetap wujud, tetap ada. Mana adanya Allah Ta'ala tetap ada, kadim tetap ada. Tak boleh dia menerima tiada sama sekali. Itu bezanya antara kadim dan hadis. Dan bermula segala perkara ini dinamakan dia masalib. Dinamakan ia masalib yang 7, dan dengan sebab mengenal akan dia itu lepaslah mukallaf daripada pintu neraka Jahannam yang 7, seperti barang yang berkata akan dia musannif dengan katanya, dan tiada mematuhi akan masalib yang 7 itu melainkan orang yang raqish, orang yang rasikh pada ilmunya, yakni orang yang sangat mahir ilmunya, dan sesungguhnya telah isyarat baginya oleh setengah mereka itu dengan berkata, Zaidun maqama man taqal,
ma kamuna man fakka la adama qadim la adama qadimin la hina. Artinya bermula pekerjaan yang lebih itu tiada berdiri ia dengan sendiri dan tiada berpindah ia daripada suatu kepada suatu zat dan tiada tersembunyi ia padanya dan tiada tanggal daripada zat dan tiada adam bagi yang kadim dan tiada bagi segala yang baharu yang tiada bermulaan baginya. Ini adalah sebagai apa yang dikatakan oleh pengarang, iaitu sebagai satu conclusion ataupun sebagaimana yang dikatakan tadi adalah itulah yang apa yang perkatakan iaitu yang pertama sekali bahawasanya arad ini tidak boleh berdiri sendiri, kemudian tiada boleh berpindah daripada satu arad kepada jadi arad yang lain kepada bentuk yang lain kepada jauhar yang lain, kemudian ia tidak tersembunyi, maknanya ia mesti terang nampak, jadi menunjukkan arad itu baharu. Jadi benda yang tidak boleh berdiri sendiri, benda yang tidak boleh berpindah, dan benda yang tidak kadim adalah menunjukkan, atau benda yang tidak tersembunyi yang nampak menunjukkan benda itu baharu. Itulah dalil arad baharu. Dalil arad baharu. Mana kita ingatkan saja, kemudian kita fikirkanlah perkara itu. Jadi kerana makna apa yang arad yang ada pada arad. Katakanlah manusia itu satu jauhar. Manusia. Mana kita tahu manusia itu ada apa? Ada kaki, ada tangan, ada kepala, ada jari dan sebagainya lah manusia. Mana bukan haiwan, bukan kera, bukan singa, bukan anjing, bukan ikan dan sebagainya lah selain manusia. Jadi manusia ini adalah manusia. Itu mengatakan manusia. Jadi setiap manusia ini ada aratnya, iaitu bercakap. Seperti saya bercakap ni sekarang. Jadi itu adalah sifat manusia. Jadi sifat manusia bercakap ini, adakah dia datang kemudian atau dia memang ada pada arat, atau dia boleh berpindah dari saya yang manusia yang bercakap ni kepada yang lain. Itulah. Jadi pada pendapat ahli sunnah wal jamaah, dalam perkara ini makna sifat bercakap pada manusia ini adalah arat, di mana arat ini tidak boleh berpindah kepada benda lain. Mana manusia boleh bercakap, tidak boleh berpindah kepada haiwan boleh bercakap. Yang mana sifat yang ada pada manusia boleh bercakap, sifat itu sendiri tak boleh berpindah kepada yang lain, dia khas kepada manusia. Kemudian dia asalnya tak ada. Dia benda yang tak ada kepada ada. Kemudian dia tidak tersembunyi, maknanya nampak. Manusia tadi bezanya dengan kuda, dengan singa dan sebagainya. Manusia tadi adalah sifatnya bercakap. Itulah yang dikatakan dalil arad itu baharu. Jadi kalau sudah aradnya baharu, mana bercakap itu adalah baharu. Jadi maknanya manusia yang bercakap tadi, makna jauharnya adalah juga baharu. Kerana tidak mungkin yang baharu bergantung kepada yang kadim bergantung kepada yang baharu. Itu kaedah. Jadi pada hari ini saya akan teruskan bacaan kitab Aqidatun Najin daripada muka 161, iaitu yang bertajuk Dalil Qidam. Kita telah mendengar ataupun saya telah membacakan daripada ini tentang dalil wujud, iaitu alam ini baharu. Untuk menunjukkan alam ini baharu, terutama sekali diterangkan yang alam itu mengandungi jauhar dan mengandungi arad. Jadi arad itu baharu kerana dia baru datang kepada jauhar, dan jauhar itu baharu kerana setiap jauhar ada aradnya. Jadi kalau arad itu baharu, jauhar pun baharu.
atau jauhara baharu, aratun baharu. Jadi itulah dalil tentang alam itu baharu. Ini dalil qidam pula. Kerana kita tahu lepas sujud, jadi tauhid kita disusun kepercayaan pada Allah, wujudnya Allah. Jadi wujudnya Allah ialah wujud yang tidak ada permulaan, itulah qidam. Wujud Allah Ta'ala atau zat Allah Ta'ala tidak ada kesudahan, itulah baqa. Zat atau wujudnya Allah Ta'ala tidak ada persamaan, iaitu mukhalafah lil hawadis. Wujudnya Allah Ta'ala atau zat Allah Ta'ala tidak ada, tidak berhajat kepada sesuatu, iaitu qiyamuhu Ta'ala binafsih. Wujudnya Allah atau zat Allah Ta'ala tidak berbilang-bilang, tetap satu yang tidak ada dalam dunia ini. Itulah dia katakan wahdaniyah. Jadi itulah yang berkisar tentang wujud Allah Ta'ala. Itu wujudnya iaitu bersifat qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamuhu Ta'ala binafsih, dan wahdaniyah. Dalil qidam. Dan adapun dalil qidam bagi Allah, firman-Nya Ta'ala, huwal awwalu wal akhiru, artinya ia jua yang awal dan yang akhir. Surah Al-Hadid ayat yang ketiga. Jadi itulah dalil Al-Quran. Artinya dialah yang awal, dialah yang akhir. Jadi makna tak ada awal, tak ada akhir. Kerana kalau daripada awal, tak ada yang awal, dia saja. Yang akhir, tak ada yang akhir, dia saja. Iaitu Allah Ta'ala saja. Jadi itu dikatakan wal awal wal akhir. Artinya dia tidak ada awal dan tidak ada akhir. Kerana dia yang awal. Tak ada benda lagi yang awal. Kerana kita tahu benda awal dan akhir ni adalah bergantung pada masa. Jadi Allah Ta'ala tidak tertakluk kepada masa. Jadi mudah sajalah maknanya untuk mempercayai yang Allah Ta'ala qadim. Iaitu tidak mempunyai masa awal dan tidak akan berakhir. Itulah dia sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itulah dalilnya. Kerana kita dalam tauhid ni khususnya dan dalam mana-mana perkara lah, artinya perlu kepada bukti dan perlu kepada dalil. Jadi dalam tauhid khususnya kita perlu kepada dalil terhadap apa yang kita iktikadkan dan apa kita katakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan makna awal itu tiada permulaan dan akhir itu tiada kesudahan. Itu dia makna awal akhir. Diibaratkanlah, katakan saya daripada ujung A kepada ujung B. Jadi saya ni ada kat A, ada kat B. Orang pergi B, saya ada. Orang tak ada. Saya pergi A, orang ada. Jadi maknanya tidak putus. Adanya Tuhan tu tidak putus. Tidak putus dengan ada permulaan dan tidak putus dengan ada kesudahan. Itu dah awal-awal. Makna awal-awal mesti ada permulaan. Akhir makna tiada kesudahan. Itu maksudnya. Iaitu makna daripada tafsiran makna itu. Awal dan akhir. Dan dalil naqli seperti kata Said radhiyallahu anhu. Kata Syekh, makna Syekh, saya makna pengarang ni. Wa amma burhanu wujubil qidami lahu ta'ala fali'annahu law lam yakun qadiman lakana hadithan fayaftaqu ila muhdithin fayalzamu ad-dawru aw at-tasalsul. Maksudnya, dan adapun tanda wajib qidam bagi Allah Ta'ala itu, maka kerana bahwasanya jikalau tiada ada ia qadim, nescaya adalah ia baharu. Dan jikalau ada ia baharu, nescaya berkehendak kepada orang atau benda lah, orang yang membaharukan dia, maka lazimlah perkara ini, maknanya lazim jadi daur dan tasalsul. Jadi itu dalil segi akal. Kita sudah dengar tadi dalil daripada Quran, mana naqal. Pendek saya satu nun, satu ain. Naqal, akal. Aqlun, naqlun. Dekat-dekat lah.
Lawanlah. Nakal, lawannya akal. Jadi akal ni diambil daripada pemikiran. Artinya kita berfikir. Jadi kita berfikir begini. Seandainya lah, kita percaya yang Allah Ta'ala itu qadim. Artinya tidak ada permulaan. Jadi seandainya lah Allah ada permulaan, nescaya kita anggap dia baharu. Apa sebab baharu? Kerana dulunya tak ada, awalnya tak ada, baru ada. Itu dipanggil baharu. Faham tu ya? Kalau dia tidak ada permulaan, jadi dia baharu. Kenapa baharu? Kerana dia didahulukan oleh tiada, baru ada. Dari baharu. Dan setiap yang baharu, mana kerana itu baharu, mesti ada yang membaharukan dia. Tak boleh, maknanya dia tak boleh jadi sendiri. Mesti ada yang membaharukan dia. Jadi bila keadaan begini berterusan, yang baharu ada yang membaharukan, yang baharu ada yang membaharukan, jadi tertaruhlah daur dan tasalsul. Daur maknanya berpusing-pusing. Artinya sebab, musabab, dan musabab menjadi sebab balik. Sebab menjadi musabab, itu maknanya berpusing-pusing, berputar-putar. Maknanya yang benda baharu, yang membaharukan, benda baharu lagi, yang membaharukan yang baru lagi, yang membaharukan, begitulah yang dikatakan daur. Tasalsul pula berrantai-rantai. Berjela-jela maknanya, berjalan, rantai ke atas. Yang ada dia baru, yang membarukan ada yang membarukan lagi, kemudian dia baru, yang membarukan lagi, dia baru, yang tak habis. Ini mustahil. Tak boleh. Berpusing-pusing pun tak boleh. Terus tak habis-habis pun tak boleh. Jadi kita akan lihat nanti kenapa tak boleh. Maknanya kita juga perlu dalil dengan akal juga. Kenapa benda dua-dua ni tak boleh. Tapi maknanya tak boleh lah. Ini berpusing-pusing. Yang sebab jadi musabab. Kemudian jadi sebab. Kemudian jadi musabab lagi. Jadi sebab lagi. Berpusing itu tak boleh. Itu mustahil. Dan berterusan berrantai-rantai, terus-menerus mustahil. Akan berlaku demikian. Jadi, makna menunjukkan wajiblah Allah Ta'ala bersifat qadim. Kerana kalau tak qadim, itulah yang kita kata akibatnya. Makna Allah Ta'ala menjadi baharu. Kerana lawan qadim baharu. Kalau Allah Ta'ala tidak qadim, jadi baharu. Kalau baharu, ada yang membaharukan. Jadi kalau yang membaharukan lagi, ada yang membaharukan. Ini mustahil daur atau tasalsul. Itulah yang dimaksudkan oleh Syekh atau pahaman yang kita boleh faham daripada kata Syekh di sini. Bermula, burhan ini tiada sempurna ia, melainkan dengan 3 kias. Jadi ada 3 kias untuk sempurnakan burhan ini. Kerana kias ini adalah dari segi mantik. Benda mantik ni makna perkataan, pertuturan yang berasaskan kepada akal, yang mana betul. Itu yang dikatakan mantik. Jadi kalau orang buat cakap mantik-mantik ni macam mana? Macam misalan, kalau kita tengok nombor 1, bilangan 1 dengan bilangan 2, mana lebih besar? Mana lebih banyak? Tentu 2. Tapi kalau ada orang cakap 1 lebih banyak daripada 2, itu bukan mantik. Mana dia mantik tak betul. Dia tidak mengikut mantik. Kerana dia mengatakan salah. Mana mantik mesti mengatakan betul. Kalau saya katakan misalan, di masjid ini bangunan, apa yang kita nampak? Ada atap, juga atas atap. Betul tak tidak kalau saya kata atap itu lebih besar daripada masjid seluruhnya? Tentu tak betul. Kalau saya katakan sebaliknya, masjid ini seluruhnya lebih besar daripada atapnya. Betul tak? Betul. Jadi itulah yang dikatakan mantik. Kalau orang berkata tak betul, makna dia keluar daripada mantik. Kalau betul, barulah dia masuk mantik. Jadi mantik tadi ada kias. Kias makna mengkiaskan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Mana disamakan dengan adanya kias tadi. Katakanlah kita lihat
Bulan tu bentuk bulat. Bukan bulat betul lah. Tapi mana bulat lah. Mana circle gitu. Kemudian matahari pun bulat. Yang kita duduk ni bumi. Tentunya kalau dikiaskan bulan bulat, matahari bulat, jadi bumi kita kiaskan bulat juga. Walaupun kita tak nampak. Kita tak naik kapal angkasa mengelilingi dunia. Mengelilingi bumi. Tapi kita dapat kiaskan bahawasanya bumi ini bulat kerana kita lihat bintang seperti matahari, cakrawala matahari dan cakrawala bulan bulat. Jadi itulah yang dikatakan kias. Maknanya dikiaskan bulatnya bulan dengan bulatnya matahari kepada jadi bumi ini adalah juga bulat. Itulah maksud kias. Maksud kias. Kalau dalam syarak ada kias juga. Ada kias juga. Umpamanya arak itu haram. Jadi kiasnya setiap benda yang lain daripada arak haram. Apa dia punya persamaannya kalau mabuk? Mana setiap benda yang mabuk adalah haram. Jadi arak itu memabukkan, jadi arak itu haram. Itu makna kias. Iaitu daripada kias daripada natijah-natijah ataupun daripada mukaddimah pertama dengan mukaddimah kedua, lahir mukaddimah atau qadiyah yang ketiga. Itulah yang dikatakan daripada kias. Baiklah. Dengan 3 kias. Tengok kita 3 kias ni. Apa 3 kias? Dan aturannya itu dikatakan jika tiada ada ia kadim, itu satu. Nescaya adalah ia baharu kerana tiada ada yang menerima antara keduanya, tetapi keadaannya baru itu mustahil. Dan kerana jikalau ada ia baharu, nescaya berkehendak ia kepada orang yang bukan maksud orang lah ni, kepada apa benda lah ya, benda yang membaharukan dia. Tetapi berkehendak kepada orang yang membaharukan dia itu mustahil, dari kerana jikalau berkehendak ia kepada orang yang mendahulukan dia, nescaya lazim daur atau tasalsul. Itulah maknanya kias dalam tiga mukaddimah atau 3 statement atau kita katakan tiga kenyataan. Pertama, Allah itu kadim, itu satu. Kerana kalau Allah tidak kadim, Allah baharu. 2. Setiap yang baharu ada yang membaharukan. 3. Jadi natijahnya dia akan membawa kepada dor dan tasalsul. Kesudahannya dor dan tasalsul itu adalah mustahil. Tapi di sini dikatakan dengan 3 kias. Tapi maknanya kalau Allah tidak kadim, dia baharu, setiap yang baharu ada yang membaharukan dia, dan yang membaharukan perlu yang membaharukan dia, ini membawa kepada dor dan tasalsul. Kan 3 lah tu. 3 kali. Jika Allah tidak kadim, Allah baharu. Satu. Setiap yang baharu ada yang membaharukannya. Jadi kalau Allah baharu, mana ada yang membaharukannya, membawa kepada dor dan tasalsul. Itulah yang dimaksudkan ada 3 kias di situ. Dan bermula keduanya itu mustahil. Mana daur dan tasalsul mustahil. Saya katakan daur tadi berpusing. Berpusing ilah maklul ganti-ganti. Berpusing-pusing kat situ saja. Tasalsul berantai-rantai. Silsilah mana rantai. Apa dia? Dan bermula keduanya itu mustahil. Maka barang yang membawa ia kepada keduanya itu, mana daur dan tasalsul itu,
dan iaitu berkehendaknya kepada orang yang membaharukan. Dia itu mustahil. Maka barang yang membawa ia kepada berkehendak itu dan iaitu berkehendaknya, baharu itu mustahil. Maka barang yang membawa ia kepadanya dan iaitu tiada keadaannya kadim, mustahil. Maka tetaplah naqidnya, lawannya, dan iaitu yang dituntut. Jadi kalau benda tu mustahil baharu, mana yang tetap ialah lawan baharu apa? Qadim. Jadi kita tetaplah mengatakan Tuhan itu qadim. Itulah gunakan akal kan? Gunakan otak. Otak ni kita menggunakan, jangan main hentam saja. Tak berfikir. Itu salah. Mesti berfikir. Walaupun maknanya itu tidak ada pada Nabi berkata demikian, tapi kita sebagai umat yang mahu mengatakan Tuhan itu qadim, mestilah kita berfikir macam mana akal kita boleh terima Tuhan itu bersifat qadim, iaitu tidak ada permulaan. Maka makna daur itu dia. Tawakkufu syai'in ala syai'in yatawaqqafu alaih. Satu, tawakkufu syai'in ala syai'in yatawaqqafu alaih. Imma bimartabataini. Mana ilah dan maklul saja. Au maratib, atau banyak-banyak. Itulah yang dikatakan daur. Mana berpusing. Ini belum sampai tatsasul ni. Baru daur. Artinya terhenti suatu atas suatu yang terhenti ia atasnya, yakni terhenti sesuatu yang kedua itu atas sesuatu syai' yang pertama, dan terhenti pada syai' yang pertama atas syai' yang kedua, ada kalanya dengan dua martabat, pada dua atau beberapa martabat, pada yang setelah banyak, pada yang terlebih banyak, dan daripada demikian itu. Jadi itulah makna daur. Artinya sesuatu itu kalau kita nak katakanlah pokok, susahlah pokok ni. Katakanlah bapa dengan anak. Jadi itu pun tak boleh lah. Ini gunakan benda lain sajalah. Makna benda A, B, A jadikan A jadikan B, kemudian B jadikan A. Itu satu martabat. Atau A menjadikan B, B menjadikan C, C pula menjadikan D, dan D balik kepada A. Itu martabat yang dua martabat atau tiga martabat. Atau banyak lagi lah. A jadikan B, B jadikan C, C jadikan D, D jadikan E, E jadikan F, balik kepada A balik. Itulah yang dikatakan berhenti kejadiannya atas sesuatu atas sesuatu yang lain, dan yang sesuatu yang lain itu berhenti ataupun terhenti kepada yang pertama, begitulah seterusnya. Itulah yang daur, yang demikian itu mustahil. Kita lihat misalnya. Misalnya, umpama Zaid menjadikan ia akan Amar. Ini orang. Dan Amar itu menjadi ia akan Zaid. Ini satu martabat. Maka yang demikian itu ialah dapat tasawwur pada akal sekali-kali, kerana yang menjadikan itu terdahulu ia daripada yang dijadikan. Maka manakala sabit Amar itu dijadikan oleh Zaid, maka betapa Amar itu boleh menjadikan Zaid, kerana ia kemudian daripada Zaid. Jadi mustahil kan? Amar jadikan Zaid. Mana bila Amar jadikan Zaid, Amar jadi sebab, Zaid jadi musabab. Tapi kemudian Zaid pula menjadikan tadi Zaid menjadikan Amar, jadi Zaid jadi sebab, Amar jadi musabab. Kemudian terbalik pula, Amar pula menjadikan Zaid, Amar menjadi sebab, Zaid menjadi musabab, atau ilah dan maklul. Dan yang demikian itu betapa dapat ia menjadikan akan orang yang dahulu.
Jadi mustahil kan? Mustahil. Dia sudah jadi musabab, jadi sebab pula. Mustahil lah. Benda itu tak masuk akal. Maka terhenti amar itu atas Zaid, yang terhenti pula wujud Zaid atas amar, dan kiaskanlah pada daur yang lebih daripada 2 martabat. Seperti itu juga perkataannya. Jadi begitulah itu martabat yang satu martabat. Artinya Zaid menjadikan Amar. Amar menjadikan Ali. Ali menjadikan Atan. Atan menjadikan Kasim. Kasim nanti menjadikan Zaid pula. Itu beberapa martabat. Itu maknanya berapa martabat. Itulah maknanya pada hari ini cukuplah dulu kita mengetahui tentang dalil qidam. Dengan mudah saja kita katakan Allah adalah bersifat qadim, iaitu tidak ada permulaan. Dalilnya, jika Allah Ta'ala ada permulaan, makna tidak qadim, maknanya Allah Ta'ala baharu, kerana ada yang menjadikan dia. Kalau yang Allah Ta'ala baharu, mesti perlu yang membaharukan dia. Yang demikian itu boleh tak habis-habis, berpusing-pusing jadi daur, atau berlanjut-lanjut menjadi tasalsul, maka kedua-duanya, daur dan tasalsul itu mustahil. Oleh demikian, mustahillah Allah Ta'ala itu baharu. Kerana kalau baharu, jadi daur mutasalsul, jadi mustahillah Allah itu baharu. Jadi itulah yang dikatakan dalil qidam. Masuk akal tak? Bila kita sudah masuk akal, kita cukup kat situ, kita berpegang, inilah dalil qidamnya Allah SWT. Inilah ilmu yang saya dapat daripada Tauhid, bahawa Allah Ta'ala qadim dengan sebab itu. Kalau nak tahu daripada sebab Al-Quran, itu ayat tadi yang mengatakan dalam surah Al-Hadid, huwal awwalu, dialah yang pertama, wal akhiru, dan yang akhir. Jadi Masjid Darul Ma'mur meneruskan akan kuliah duha dalam perkara tauhid. Jadi pada hari ini saya teruskan dengan dalil baqa. Artinya kita telah lepas yang lalu mempelajari dalil wujud dan dalil qidam. Jadi hari ini kita masuk kepada pelajaran dalil baqa, iaitu dalil Allah Ta'ala kekal. Artinya Allah Ta'ala sentiasa ada, alam ini akan binasa, tetapi Allah Ta'ala tetap ada, tidak akan binasa sampai bila-bila. Dan dalil-dalil kita akan ambil daripada dalil Quran dan juga dalil akal. Dalil, adapun dalil baqa itu, maka iaitu firman Allah Ta'ala, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya, dan kekallah zat Tuhan engkau, ya Muhammad, Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Surah Ar-Rahman ayat 27. Jadi di sini perkataan wa yabqa. Yabqa makna kekallah. Daripada baqiya, yabqa, baqaan. Fahuwa baqin. Jadi itulah maknanya kekal. Jadi benda yang kekal ini maknanya ialah sesuatu yang tidak akan habis. Itulah makna kekal. Jadi kita ambil baqa, iaitu sebagai masdar daripada baqiya, yabqa, baqaan. Maka sifat Allah Ta'ala bersifat kepada baqa. Maknanya yabqi, Allah Ta'ala yabqi, Allah Ta'ala baqin. Itulah dia sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi daripada hadis ini, maknanya daripada firman Allah Ta'ala ini, jadi makna yang kekal adalah wajah Tuhanmu. Jadi perkataan wajah itu kita maknakan kepada zat Tuhan. Ini mudah sajalah, maknanya kita sendiri tak akan dikenal kecuali dengan wajah kita. Artinya kalau saya potong kepala saya campurkan kepada orang lain, kemudian tuan-tuan dan puan-puan nampak pula muka saya di tempat orang lain, padahal orang lain, tapi muka saya saja saya kasih pada dia,
Jadi orang akan mengatakan itu adalah saya. Kerana apa? Kerana muka saya itu menunjukkan saya seluruhannya. Begitulah juga yang kita selalu nampak kadang-kadang orang pakai topeng. Topeng macam-macam. Topeng pemimpin lah, topeng pelakon lah dan sebagainya. Padahal orang yang pakai topeng tadi orang lain. Tapi kerana topengnya itu, topeng muka orang itu, jadi kita sangka bahawasanya orang itulah. Katakan saya hadir di kuliah ini dengan menggunakan topeng orang lain. Jadi muka saya tentunya lain. Katakan muka saya jadi muka orang lain lah. Bukan muka saya. Jadi orang tak tahu yang itu saya. Kerana muka tu bukan muka saya. Tapi bila dikatakan wajah saya tadi, itulah saya. Itulah makna, sebab itu dikatakan wajah tadi maksudnya ialah zat. Bukan maksudnya ialah wajah yang sebenarnya. Kerana wajah bagi Tuhan tidak ada mempunyai wajah seperti mana wajah manusia. Tuhan ada wajah lah, tapi mana wajahnya wajah Tuhan. Bukan wajah macam manusia. Itu yang penting bagi kita. Itu maknanya kita anggap mustahil Allah Ta'ala menyerupai manusia berwajah seperti manusia. Tapi Allah Ta'ala ada wajah. Tapi wajahnya tidak seperti wajah yang manusia. Jadi untuk mengelakkan perkara daripada kekeliruan banyak-banyak, kita mengatakanlah saja wajah itu maksudnya zat, iaitu itlaqul juz'i alal kull. Itu dalam balaghah. Mana kita maknakan bahagian, tapi maksudnya ialah kesemuanya sekali. Itulah maknanya kita maksudkan walaupun juzuknya, tapi kita masukkan kepada keseluruhan zat Allah Ta'ala. Jadi bukan wajah sebagaimana yang dipahamkan oleh manusia. Jadi Allah Ta'ala itu mempunyai kemuliaan dan keagungan. Keagungan, kebesaran dan kemuliaan. Jalal wal ikram. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala juga bernama Jalil dan Allah Ta'ala juga bernama Karim. Al-Jalil wa Al-Karim. Jadi di sini juga termasuk dalam sifat-sifat atau nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendeknya apa yang dikatakan dalam ayat tadi, mana yang kekal dan kekallah zat Tuhan engkau. Engkau tu pada Nabi Muhammad lah. Tapi maknanya untuk kita jugalah, dan kekallah Tuhan engkau. Jadi bila Tuhan engkau, Tuhan Nabi Muhammad, Tuhan kita. Kerana Nabi Muhammad bertuhankan Allah Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dikaulah yang aku sembah dan dikaulah dikaulah yang kami minta pertolongan. Jadi maknanya Tuhan kau ialah Tuhan kita. Jadi kekallah Tuhan kau. Dan ada pun dalil akli. Itu tadi dalil nakli. Nun nakli. Nun qaf lam ya. Nun qaf nakli. N-A-Q-L-I. Nakli itu maknanya diambil daripada Quran. Kemudian akli, ain qaf lam ya, atau ditulis dalam bahasa Rumi AQ sajalah. AQLI, akli, gunakan akal. Ini kita tak ambil daripada nas, tapi kita ambil daripada akal. Dalil akli iaitu seperti kata Syekh radhiyallahu anhu. Syekh maknanya ialah pengarang kitab ini, iaitu tidak lain tidak bukan ialah Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani, terkenal dengan nama Tuan Minal. Itulah yang mengarang kitab ini daripada asalnya kitab Matan Sanusi. Matan As-Sanusi. Itu ini syarah kepada Matan Sanusi tadi. Kata Syekh sini, walaupun dia seorang Fatani, tapi dia turunkan dalilnya dengan bahasa Arab. Wa amma burhanu wujubil baqa'i lahu ta'ala fali'annahu law amkana an yalhaqahu al-adam lantafa anhu al-qidam liqauni wujudihi hina idhin yasiru jaizan la wajiban wal jaizu la yakunu wujuduhu illa hadisan kaifa waqad sabaka qariban min wujubi qidamihi ta'ala.
Maksudnya, dan adapun tanda wajib baka bagi Allah Ta'ala itu. Ini gunakan akal. Gunakan akal. Maka kerana bahwasanya jikalau dapat dihubung akan dia oleh Adam, nescaya nafi daripadanya qidam kerana keadaannya, kerana wujudnya pada ketika itu, jadilah ia harus jua. Mana kalau sekiranya Allah Ta'ala kita nafikan dia tidak baka. Jadi maknanya Allah Ta'ala boleh jadi tiada. Jadi bila Allah Ta'ala boleh tiada, makna dengan sendirinya nafikan yang Allah Ta'ala bersifat qidam atau bersifat lebih dahulu tidak ada permulaan. Kerana bila Allah Ta'ala bersifat tiada, artinya Allah Ta'ala tidak qidam. Kerana benda yang qidam tadi tak ada yang mendahulukan. Jadi tak ada pernah tak ada. Tidak ada pernah tak ada. Jadi kalau sudah ternafi sifat qidam, jadi wujudnya Allah Ta'ala menjadi tidak qidam. Mana Allah Ta'ala tidak qidam. Bila tidak qidam, wujudnya Allah Ta'ala menjadi harus jua. Mana jadi harus. Tiada wajib. Jadi tak wajib. Adanya Allah Ta'ala harus. Dan yang harus itu tiada ada wujudnya melainkan baharu. Jadi yang harus ada baharu. Baharu, kalau yang baharu ada membaharukan lagi. Jadi benda itu sebagaimana kita katakan ada dor dan tasalsul. Tetapi sah demikian itu nafi. Makna ternafi, makna nafi Allah Ta'ala tiada. Nafi Allah Ta'ala baharu. Dan padahal sesungguhnya telah terdahulu sebut pada hal hampir lagi, iaitu wajib qidam bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sudah katakan lebih dahulu, mana Allah Ta'ala bersifat qidam. Jadi kalau dah bersifat qidam, tiadalah bersifat tiada. Kalau dia bersifat tiada, maknanya Allah Ta'ala tetap menjadi wajib Allah Ta'ala wujud dengan qidam, dan wajib Allah Ta'ala kekal sebagaimana, kerana Allah tidak mungkin jadi qidam. Kerana bila Allah Ta'ala jadi tidak qidam, macam Allah Ta'ala jadi adam. Adam tu makna tiada. Jadi kerana kalau Allah Ta'ala tiada, maknanya Allah Ta'ala baharu. Kalau Allah Ta'ala baharu, maknanya mustahil. Kerana apa? Kita sudah sabit. Yang dulu kita mengatakan Tuhan itu adalah Tuhan yang bersifat qadim, artinya qidam, iaitu Tuhan tidak ada permulaan. Ini dalil tiada tamam, sempurna ia, melainkan dengan dua qiyas. Dan aturan keduanya itu, jikalau tiada wajib bagi Allah itu baka, nescaya dapat dihubungi akan dia oleh Adam. Tetapi dapat dihubungi dengan dia oleh Adam itu mustahil. Kerana bahawasanya, jikalau dapat dihubungi akan dia oleh Adam, nescaya nafi daripadanya qidam. Tetapi nafi daripadanya qidam itu mustahil, kerana barang yang telah terdahulu daripada wajib qidam baginya Ta'ala. Maka barang yang membawa ia kepadanya, dan iaitu keadaannya baharu, mustahil. Maka barang yang membawa ia kepadanya, dan iaitu keadaannya harus, wujudnya mustahil. Maka barang yang membawa ia kepadanya, dan iaitu dapat dihubung dengan Adam baginya Ta'ala, mustahil. Maka barang yang membawa ia kepadanya, dan iaitu ketiadaan wajib, bakanya mustahil, maka sabit naqidnya, dan iaitu wajib baginya Ta'ala, dan iaitu yang dituntut, mana wajib bersifat baka. Jadi ringkasnya beginilah. Untuk kita faham. Jika Tuhan tidak bersifat baka, mana Tuhan tidak kekal, jadi maknanya Tuhan boleh jadi tiada. Bila dia tidak kekal, maknanya dia boleh jadi makdum, maknanya tiada.
Bila dikatakan Tuhan tiada, makna Tuhan tidak bersifat qidam. Kerana bila sifat qidam tadi, ialah maknanya Allah Subhanahu wa taala itu dia tidak ada adam, tidak didahului oleh tiada. Itu sifat qidam. Mana sifat qidam? Mana Allah bersifat tetap ada, tidak ada tiada. Jadi bila dikatakan Allah Taala tidak tidak kekal, jadi seolah-olah Allah Taala akan hilang, akan tiada. Bila tiada, tidak ada qidam. Kalau tidak ada qidam, maknanya wujudnya Allah jadi wujud yang harus, bukan lagi qadim. Bila wujudnya Allah Taala wujud yang harus, yang qadim, itu mustahil. Kerana wujud kita tahu yang wujud Allah Taala tadi wujudnya qidam, tidak ada pendahuluan dengan tiada. Jadi adalah mustahil. Kalau ini mustahil, jadi lawan kepada mustahil ini ialah yang wajib. Mana wajib Allah Taala bersifat kekal, tidak bersifat binasa. Kerana binasa tadi akan hilang. Adam. Sedangkan kita dah kata dulu Tuhan bersifat qidam. Takkanlah boleh jadi Adam. Tuhan tak boleh Adam. Kerana kalau Tuhan tiada, itu mustahil. Jadi inilah makna sabitnya dalil sifat qidam bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan kata musannif, waqad sabaqa qariban wujubu qidamihi ta'ala, dan senya telah terdahulu hampir lagi, iaitu wajib qidam bagi Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala wajib qidam. Jadi kalau mana Allah Ta'ala tetap qidam. Jadi kalau Allah Ta'ala tidak bersifat baqa, Allah Ta'ala tidak bersifat qidam. Kerana akan habis. Dan akan tiada. Ini diambil daripada yang demikian itu, bahawa tiap-tiap orang yang wajib qidamnya mustahil adamnya. Dan tiada muafakat segala uqala, golongan orang yang berakal, atas masalah i'tiqad ketuhanan itu, melainkan ini keadaan yang kulliyah, menyeluruh. Mana daripada orang-orang yang berakal, semua inilah yang diambil secara kulliyahnya, secara menyeluruhnya, bahawasanya Allah Ta'ala itu wajib bersifat baqa. Diiktiradkan, maknanya ditentang atas kaedah ini, bahawa Adam kita yang azali itu, maka bahawasanya wajib qidamnya dan tiada mustahil adamnya, dan wajib akan dia dengan bahawa kaedah itu difardukan pada suatu yang wujudi jua. Jadi mana ada benda-benda yang mana yang memang Allah Ta'ala jadikan lebih dahulu daripada yang lain, itu bolehlah dikatakan qadim, tetapi qadim yang qadim adalah qadim zamani, bukan qadim asli, hakiki. Tetapi maknanya ada permulaan. Benda yang ada permulaan, asalnya tiada, tidak qadim. Jadi Allah Ta'ala tidak boleh tiada. Jadi kalau Allah Ta'ala tidak boleh tiada, maknanya Allah Ta'ala bersifat baqa. Jadi itulah maknanya sabitnya Allah Ta'ala bersifat baqa. Saya rasa dalam hal ini kita berhenti di sini, dan insya-Allah kita akan sambung tentang sifat dalil mukhalafah lil hawadis. Jadi kita faham dululah akan dalil sifat baqa pada Allah Subhanahu Wa Taala tadi, iaitu kalau sekiranya Allah Taala tidak ada sifat baqa, maknanya Allah Taala akan adam, tiada. Kalau Allah Taala tiada, berarti kita nafikan sifat qadim, sifat sifat qidam Allah Taala. Jadi menafikan sifat qadim dan menafikan Allah Ta'ala itu tiada adalah mustahil. Jadi kalau mustahil Allah Ta'ala tidak akan tiada, maka wajiblah Allah Ta'ala bersifat baqa. Itu secara ringkasnya lah. Untuk lebih mudah untuk kita faham, begitulah. Begitulah. Jadi manusia ni ialah yang kita nampak akan hancur dan akan habis. Siapa saja. Walaupun ada benda yang Allah Ta'ala akan kekalkan. Seperti misalnya roh. Itu termasuk Allah Ta'ala akan kekalkan. Syurga, neraka, qalam, arash. Kemudian
sawi, pungking, benda yang asal manusia yang kecil tadi Allah akan kekalkan. Ini semua perkara-perkara yang Allah Taala akan kekalkan. Jadi ini memang Allah Taala kekalkan dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda ini akan kekal. Tapi kekalnya bukan daripada zat itu sendiri. Maknanya kekal tu bukan sendirinya, tetapi dikekalkan oleh Allah Ta'ala. Itu beza. Kekal dengan sendirinya dan kekal dengan zat Allah. Seperti mana wujud. Wujud dengan sendiri. Makna tak ada yang menjadikan dia. Lain daripada wujud yang diwujudkan oleh Allah. Katakan manusia dan malaikat. Malaikat dulu ada. Kemudian baru manusia. Jadi wujudnya malaikat artinya diwujudkan pada awal sebelum manusia. Jadi wujudnya malaikat tadi adalah wujud yang disediakan lebih dahulu daripada manusia. Itu dia Allah Ta'ala yang mewujudkan. Bukan dia wujud sendiri, tidak. Tidak sendiri. Begitu juga kekal. Bila Allah Ta'ala kekalkan roh, kekalkan syurga, kekalkan neraka, maknanya kekalnya tadi bukan daripada dirinya sendiri, tapi dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bezanya. Macam kita ni, adanya kita bukan diri kita sendiri, tapi adanya kita bersebab daripada bapa, mak dan sebagainya. Begitulah seterusnya. Saya rasa inilah makna kita harus faham akan dalil akli dan nakli daripada tentang sifat qidam dan sifat baqa Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan sambung lagi dalam kuliah fizikal pada akan datang untuk mengatakan pula dalil mukhalafah lil hawadis. Kalau tidak ada apa-apa halangan, insyaAllah pada minggu hadapan adalah minggu fizikal. Artinya saya akan mengajar, datang ke masjid. Tuan-tuan semua, para pelajar, datanglah ke masjid untuk kita sama-sama mempelajari tentang tentang tauhid, iaitu daripada kitab Aqidatul Najid ini. Hingga insya-Allah mudah-mudahan kita bertemu di pelajaran itu pada bulan hadapan insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.